وصحبه ومن والاه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, limpah inayah pertolongan hidayah Allah kurnia bekal buat kita malam hari ni. Dapat lagi kita bertemu, Akmal pun masya-Allah dah dapat datang balik ke majlis ilmu setelah Allah Taala uji dengan kesakitan. Syukur, kita berharap moga-moga sedikit daripada usaha upaya ini Allah Taala hitunglah sebagai amalan soleh, dan dengannya kita berharap moga-moga kita disatukan dalam jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi insya-Allah sebagaimana biasa kita akan mulakan terlebih dahulu dengan urutan huruf hijaiyah sebutannya. Saya sebut kita ikut. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء. Baik, jom kita sambung. Hari ni Iqra' 3 Syekh. Muka surat 1. Baik, jom buka Iqra' 3, muka surat pertama. Okey. Jadi hari ni Iqra' 3, muka surat pertama ni berbicara tentang baris bawah. Kalau masih Iqra' 1, Iqra' 2 semuanya baris atas, makanya hari ni kita akan masuk pada baris bawah. Contoh-contoh berikut semata-mata untuk latihan menyebut dan membezakan panjang pendeknya sahaja. Semua dibaca pendek, tak boleh dipanjang-panjangkan. Cuba sebut sekali. Bi, tati, dadi, nani, mami, baba, bibi, tati, titi, nabata, nabati, najasa, najasi, balada, baladi, hasana, hasani, amila, syahida, fahima, lazima, biti, jikha, dadi, difi, fi'i, mami. Okey, yang ni dia kata untuk apa? Tak lain tak bukan untuk latihan. So kita kena baca pendek. Ramai-ramai ambil daripada tati. 1, 2, 3. Tati, dadi, nani, mami, baba, bibi, tati, titi, nabata, nabati, najasa, najasi, balada, baladi, hasana, hasani, amila, syahida, fahima, lazima, biti, jikha, dadi, difi, fi'i, mami. Taib, barakallahu fiikum. Surat 2. Perhatikan dan jangan keliru mana bacaan mat iaitu panjang dan mana yang bukan mat iaitu pendek. So ingat, mat itu maknanya adalah panjang. So bila ada huruf mat ada berapa Yati? 3. Barakallahu fiik. Alif, alif waw ya. So kalau jumpa alif waw ya yang tak berbaris, maka insya-Allah itulah huruf mat. Cuma nak kenal alif tu macam mana mat, Syekh? Macam mana kita nak tahu alif tu alif mat? Ada hamzah. Macam mana nak tahu tu alif mat? Sebelum dia baris atas. Huruf sebelum dia mesti baris atas. Lepas tu alif tu pula langsung tak berbaris. Kemudian sebelum huruf waw tu mal. Kalau sebelum huruf waw, macam mana kita nak tahu tu waw mat? Dia mesti baris. Waw. Depan. Kalau ya baru baris bawah sebelum dia. Dan huruf alif waw ya tu tak ada baris.
maka dia jadi huruf mad. Kenalah baca 2 harakat. Sebut. Fa'ala, fa'ili, hasada, hasidi, kataba, katibi, jalasa, jalisi, khataba, khatibi, qara'a, qari'i, bayana, bayini, malaka, maliki, alama, alimi, syahada, syahidi, sirata, jihadi, tibaqa, biladi, libasi, imadi, fa'ili, ghafara. Okey, nampak tak yang atas sekali itu? Fa'ala tu perbuatan, fa'ili pembuat. So hasada sifat hasad, hasidi seorang yang memiliki sifat hasad. Jadi dia ada isim fa'il kan, dengan bahasa Arab lah kan. Barakallahu fiqh. Jadi sebab tu bila salah baris ataupun salah panjang pendek, dia menyebabkan cerita bertukar. Okey, ramai-ramai. Fa'ala, 1, 2, 3. Fa'ala, fa'ili, hasada, hasidi, jalasa, jalisi, khataba, khatibi, qara'a, qari'i, bayana, bayini, malaka, maliki, alama, alimi, syahada, syahidi, sirata, jihadi, tibaqa, biladi, libasi, imadi, fa'ili, ghafara. Jadi ingat, kalau mat asli ni jangan lebih 2 harakat. Jangan lebih setengah pun. Hasidi terus tak sedap. So dia kena 2 je. Hasidi. Okey, jangan lajak. Okey, tutup kita punya buku Iqra. Jom kita sambung pada bacaan Al-Quran. Hari ini kita akan sambung pada muka surat 90 ayat atas kali. Okey, jom. Dah, jumpa dah semua. Muka surat 90 ayat 75. Bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca ianya dengan nafsu. Tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين Okay, saya dengar ada mustada tak jadi. So dia kena diam. Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية من هذه القرية الظالم أهلها. Limi tu mana boleh panjang? Kenapa semua orang mi panjang? Zalimi ahluha. Sekali lagi. Min hadhil qaryati zalimi ahluha.
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Okey, kita dengar dua ayat ni terlebih dahulu. Tapi sebelum kita bacakan, saya ulang sekali lagi hukum hakam tajwid supaya kita dapat baca dengan betul dan tepat. Ayat pertama tu, wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah, tak ada apa masalah dekat situ. Wal mustad'afin, tadi tu jangan ada lantunan, mustada tak nak, diam. Sebab dad tak termasuk huruf qalqalah. Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, berhenti kat situ. Kemudian boleh terus sambung, alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha, berhenti kat situ. Waj'al lana min ladunka, nun mati bertemu lam, atas lam tu ada sabdu, menunjukkan tak payah dengung. So jangan baca mil ladung, tak betul. Masuk terus mil, M-I-L, mil ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. So masuk mil, jangan minel, salah, ataupun mil panjang sangat pun salah. So yang betulnya masuk terus. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. So atas ta tu ada sabdu, kena tekan sabilit taghut. So kalau berhenti kat situ, ta tu ta maftuhah, kita kena bunyikan hamas. Faqatilu awliya asyaitan. Okay, tak ada apa kat situ, cuma kena panjang je. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Okay, kemari relax kejap. Bagi Eti baca dulu. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Mal boleh? Tak boleh? Okey, barakallahu fik, tak apa. Okey, kita baca ramai-ramai. Kemudian kita tadabbur. Start dengan a'udzubillah. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت
faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ambil sedikit daripada manfaat pada malam hari ini tentang apa yang kita bacakan ayat 75 dan juga 76. Makanya dia adalah rentetan ayat 74 yang Allah Ta'ala berpesan kepada orang-orang munafik itu sendiri. Apa kata Allah Ta'ala? Falyuqatil fi sabilillah. Hendaklah kalian keluar berjuang di jalan Allah. Siapa ini? Alladzina yashruna al-hayatad dunya bil akhirah. Itulah orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Wa may yuqatil fi sabilillah, barang siapa berperang di jalan Allah Ta'ala, fayuqtal aw yaghlib, sama ada dia terbunuh ataupun dia menang, fasawfa nu'tihi ajran azima, maka Allah Ta'ala kata apa? Kami akan kurniakan kepadanya pahala dan juga ganjaran yang besar. So ayat ni Allah Ta'ala nak perintahkan kepada kita usah jadi orang munafik. Dalam hidup ni kita nak jadikan akhirat keutamaan. Kita nak akhirat sebagai keutamaan, makanya Allah Ta'ala suruh berperang. Dan saya dah pesan pada pertemuan yang sudah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, aku mengira berperang menentang musuh itu adalah jihad kecil, dan menentang hawa nafsu itu merupakan jihad yang besar. Jadi macam kita sedia maklum juga dekat Malaysia ni, kita tak dituntut untuk keluar berperang. Pemimpin kita, pemerintah kita tak bagi kepada kita keluasan untuk keluar berjihad. Makanya tinggal lagi sekarang kita kena berjihad menentang hawa nafsu. Jadi sebab itu kita kena baca kisah-kisah salafus salih, maka dengan itulah kita akan terus berjalan ke hadapan walaupun dicaci dan juga ditohmah dengan pelbagai mehnah, dugaan. Baru tadi dapat mesej, ada satu surau dekat Hulu Langat. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, kuliah Ustaz dikurangkan daripada 2 jadi 1 je. Sekarang Ustaz pilih, Ustaz nak maghrib ke Ustaz nak subuh? Dia kata kat macam tu kat saya. So bila saya fikir, saya kata okey lah, saya ambil 1 je, saya kata maghrib lah kot. Tarikh sekian. Lepas tu baru saya termenung, kenapa jadi kurang? Rupa-rupanya 2 minggu sudah waktu saya pergi kat sana ada permintaan untuk adakan tahlil. Jadi saya pun menolak dalam keadaan sangat berhemah. Kita bagi ceramah terus dan kita pun sampaikan mengapa sebab, supaya tak ada dakwa-dakwi kenapa saya tak nak buat. Bukan atas alasan tak sayangkan kepada jenazah dan tak sayangkan sebagai kaum muslim. Tapi mungkin penerangan tu tak dapat juga nak, apa kita panggil, menawan hati si pendengar. Dan akhirnya tadi dapat mesej, Ustaz kena buat 1 antara 2, pilih salah 1. So mungkin hampir-hampir saya tak pergi dah kot kan. Tapi kalau ikut rasa apa kita panggil kecewa tu, tak mau pi. Tapi rasa setan macam ni pula, tak usah pi langsung lah kan. Mungkin dia sebenarnya Ustaz nak selamat ambil kuliah subuh je, tak kena buat tahlil. Biasa ada tahlil. Itulah tu. Tapi yalah, masyarakat ni sayang, dia apa? Dia dah hargakan ilmu, tapi pasal terlalu banyak input yang masuk kat dalam kepala mereka tu, menyebabkan kebenaran pun mereka tak dapat nak tentang. Walaupun mereka tahu benda tu betul, tapi tak boleh nak buat. Pasal takut apa pula kata orang ramai, apa pula kata jiran-jiran tetangga, apa pula kata saudara mara. So benda tu yang sebenarnya menakut-nakutkan umat. Sebenarnya tak ada apa pun. Amin, tak jadi masalah insya-Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala tanya kita pada ayat 75, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, apa yang menyebabkan kalian tak mau berperang di jalan Allah? Wal mustad'afina minar rijal wal nisa wal wildan, kenapa kalian tak mau juga bela orang-orang yang lemah di kalangan lelaki-lelaki, perempuan-perempuan dan anak-anak kecil, yang mana mereka ini tak putus-putus mengucapkan Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha, Tuhan kami Allah, keluarkanlah kami daripada kampung yang penuh dengan orang-orang zalim ini. Kenapa tak nak berjuang, tak nak selamatkan mereka? Waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira, sepatutnya kau berdoalah, berikanlah kami perlindungan dari sisimu dan berikanlah penolong, berilah pertolongan kepada kami daripada sisimu wahai Allah. Sepatutnya tu saya kata, kita dah hari ni tak mampu nak tolong, tak boleh nak tolong Nabi lagi dah. Kan Nabi sakit ke apa, Nabi dah wafat dah, tak mampu nak tolong dari sudut itu. Tapi sekurang-kurangnya satu benda yang kita boleh bantu Nabi adalah
menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca surah Wal Asr, innal insana lafi khusr, apa 4 sifat yang menyebabkan orang tak rugi? Amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Keempat-empat sifat ni merupakan sifat seorang pendakwah. Jadi pendakwah ni dia bukan dibekalkan mikrofon aja, bukan duduk kat depan ni aja. Kita semua pakat-pakat jadi pendakwah. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu adalah orang yang berjuang, berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Maka orang-orang kafir itu pula mereka berperang pada jalan taghut. Taghut ni maksud dia apa? Jalan setan. Jalan syaitan. So dia ada 2. Satu Allah Ta'ala sifatkan sabilillah, satu lagi sabilit taghut. Maksudnya kalau kau tak berjuang di jalan Allah, mesti kau berjuang di jalan setan. So na'udzubillahi min dzalik, faqatilu awliya asy-syaitan. Maka perangilah kawan-kawan syaitan itu. Allah Ta'ala suruh kita lawan sahaja. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu amatlah lemah. Tipu daya siapa yang kuat? Perempuan. Allah kata inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian wahai wanita dahsyat. Tapi Allah kata tipu daya syaitan itu lemah. Kita minta tolong Allah Ta'ala sahajalah jamaah sekalian. Dalam apa-apa ujian kita kan. Hatta dalam bab kita nak jaga makan ke, nak jaga kesihatan ke, jangan sandarkan pada diri. Minta tolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tahulah nak tadbir dan uruskan diri kita macam mana. Saya antara, ni sembang-sembang santai lah. Antara benda yang saya berterima kasih jujur pada Abu Talha waktu dulu panggil untuk apa? Kita bacakan kitab Syama'il Muhammadiyah sampai khatam dulu. Betul-betul kali ni saya ingat start bulan ni 3 tempat dah panggil saya baca Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah. Jadi cerita dia bukan kita bangga dan seronok riak orang panggil kita, tak, tapi sekurang-kurangnya dia mengingatkan kembali. Ketika kita baca sifat Nabi tu badinun mutamasikun, badan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fit. Sawa al-batni was-sadri, perut dan juga dada Nabi sekata. Tak, betul kita tak kejar six pack. Siapa dapat six pack dia macam bonus lah. Tapi sekurang-kurangnya itulah asas kepada sihat. Kan saya teringat satu kisah ketika Sayyidina Umar bertemu dengan siapa? Seorang lelaki yang buncit kan. Dia kata mahadha kan. Ataupun Mama Bika, ni apa benda kat perut ni? So lelaki tu kata apa saya? Hadhihi min an'umillah. Ini di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Perut dia besar. Jadi Sayyidina Umar balas apa? Dia kata sesungguhnya ini bukan nikmat. Bahkan ini adalah azab. Ini adalah azab. So tak semestinya orang sihat tu, orang kurus tu sihat, dan tak semestinya orang gemuk itu sakit. Tapi mata kasar kita boleh nampak bentuk sihat dan bentuk tak sihat. Jadi sebab itu jamaah sekalian, kalau kita nak berubah daripada buncit kepada ramping, daripada tak sihat kepada sihat, sebenarnya dia bukan pada tunggu gaji. Nanti nak beli equipment, nanti nak beli alat-alat, nak beli skipping, tali skipping. Dia tak. First kali nak kena bikin adalah minta tolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala, doa je lah. Jadi Allah Ta'ala lah akan tunjuk jalan-jalannya kepada kita. Boleh sambung lagi tak ni? Satu ayat lagi Jom ayat 77 baca sama-sama. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ Okay, saya tarik balik yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah.
Oh, susah ha. Belit-belit. Wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital. لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا Okey. Eti, silakan. Diam. Baik, barakallahu fikum. Kita ambil sedikit lagi waktu untuk kita habiskan ayat ini. Alam tara ilal ladzina qila lahum, tidakkah engkau perhatikan saat dikatakan kepada mereka, iaitu orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kufu aidiakum, tahanlah tangan kalian daripada berperang. So nak kena buat apa? Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika mana Allah mewajibkan ke atas mereka peperangan, idza fariqum minhum yakhshawnan nas, di sana ada kumpulan manusia yang takutkan manusia yang lain. Perangai siapa ni? Munafik. Yakhshawnan nas ka khasyatillah, depa takutkan manusia bagaikan mereka takutkan Allah, au ashadda khasyah, atau mereka jauh lebih takut manusia daripada Allah. Ini sifat munafik. Makanya mereka pun mengatakan, orang munafik tadi, waqalu rabbana lima katabta alaina alqital, kenapalah bagi tetapkan ke atas kami peperangan ni, laula akhartana ila ajalin qarib, kalaulah dianjakkan lagi waktunya, pasal kami tak puas lagi kaut kesenangan dunia ni. Ni munafik. Jadi Allah Ta'ala pesan apa pada mereka? Qul mata'ud dunya qalil, ketahuilah kesenangan dekat dunia ni semua sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan sesungguhnya negeri akhirat itu jauh lebih baik bagi mereka yang bertakwa, wala tuzlamuna fatila, dan untuk orang beriman bertakwa ini, apa saja bentuk kebaikan yang mereka kerjakan, mereka tak akan pernah dizalimi walaupun sekecil apa sekalipun. So nak bagi tahu kita ni mungkin berkeluh kesah lah kot, orang ramai ke orang tak ramai ke, sebenarnya no problem pun kan. Kita yang berusaha, kita yang datang, manjadda wajada, siapa berusaha dia dapatlah. Wa man zara'a hasada, siapa yang menanam dia dapatlah hasil tanaman dia kan. Memanglah kita kalau boleh kita nak ramai orang hadir majlis taklim, tapi hati ini siapa yang genggam, siapa yang kawal? Allah kan. Jadi fa insya-Allah ada waktu Allah datangkan kita ramai, tapi kadang-kadang datang ramai pun macam tak berkualiti, sembang ke, main telefon ke kan. Lebih baik sikit yang dapat bagi perhatian, itu jauh lebih baik. Kadang-kala inilah apa yang kita dapat perhatikan. Ada time saya dapat duduk kat belakang sekejap dengan ustaz-ustaz yang lain dapat punya syarahan, kita dapati begitu. Ada di kalangan kita dia tak ambil peduli. Dia ingat asal datang sudah, Lisa belum lagi. Sebab tu ada adab yang kita nak kena datang dalam majlis taklim. Kita kalau belajar betul-betul, tengok macam mana Imam Syafi'i ketika menuntut dengan Imam Malik rahmatullahi alaih, kita boleh tahu Imam Syafi'i nak tukar lembaran muka surat tu pun buka pelan-pelan. Sebahagian dalam adab-adab menuntut ilmu, ketika pen terjatuh pun mereka akan ambil tanpa mengganggu guru yang sedang mengajar. Kalau pen terjatuh, pelan saja angkat. Hari ni tanpa segan silu kita boleh bersembang, kita boleh cakap, kemudian kita pun angkat diri kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu. Kan? Sebab banyak benda lagi jamaah sekalian. Belajar adab. So kita berhajat kepada urusan itu. Dan yang lain Allah Ta'ala akan uruskan. Sebab Nabi kata, innama bu'ithtu li'utamima makarimal akhlaq, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kan? So ujian-ujian bakal sampailah. Mengantuk, letih dan semisalnya. Tapi apa-apa pun jaga adab dan juga akhlak. Semoga kita jadi pelajar agama yang berkualiti. Bukan hanya menyesak-nyesakkan bumi dan juga hanya meramaikan majlis sahaja.
Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup setakat itulah untuk malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala hindarkan kita daripada sifat kemunafikan semisal yang kita baca-bacakan. So dalam hidup ni selaku orang beriman ada perjuangan untuk kita terus berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi kata kalau Allah cintakan kita, Allah mesti uji kita. Tak kisah dari sudut ujian apa sekalipun, Allah mesti uji. So kita berharap setiap ujian yang kita dapatkan membuat kita makin dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallah. Itulah Akmal, barakallahu fiqh. Sakit-sakit pun mari dapat jadi mustamik pun saya dah berbesar hati dah. Tak dapat baca pun tak apa. Dapat jadi mustamik, orang yang mengambil faedah, mustafid. Semoga Allah bagi kesihatan dan juga Allah bagi kepada kita bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.